kesan penuh lama banyak. Apa yang korang buat ni? Korang ni ada hati perasaan ke tidak ni? Bila aku pertahankan diri aku jadi macam ni. Kenapa orang nak paksa aku gila padahal aku nak jaga diri aku sebab mak bapak sendiri boleh nak jaga aku. Mami dah cakap ke jangan makan anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap minggu. Sembang Viral lebih padat, lebih informasi, yang penting bermanfaat. Dan minggu ni kita akan bincangkan tentang dera budak. Apa ke sangat korang kat luar sana nak dera budak-budak ni? Bukankah korang dulu juga budak-budak? Budak-budak perlukan kasih sayang. Dan hari ini akan bersama dengan saya Puan Nur Zabita Muhammad Noor, seorang peguam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Sihat. Semangat ni kan? Semangat. Bengang ni kan? Betul. Bengang ni. Topik-topik yang buat kita rasa sakit hati. Okey. Bila cakap pasal dera ni, apa perkara yang boleh dikategorikan sebagai dera Puan? Orang ni dia selalu faham dera ni kan kena pukul secara fizikal. Dera tak semestinya berbentuk fizikal. Dia mental pun boleh, emosi pun boleh, seksual pun boleh. Contohlah kita nak tengok Akta Kanak-kanak 2001, Seksyen 31 kata, apabila seseorang menganiaya, diabaikan, didedahkan atau dibuangkan kanak-kanak itu dari segi mental, emosi dengan fizikal. Dia orang duk kata macam kalau tak sentuh kita maki hamun dia saja dah kata tak dera. Tak boleh juga. So dalam keadaan tu kena faham. Sebab perkataan dera tu sendiri, kalau kita cari mana-mana seksyen undang-undang ni, dia tidak ada perkataan dera adalah bermaksud tidak. Yang banyak didakwa bawah Seksyen 31 tadi. Kes baru ni, budak ni kena dera dan dia tak boleh nak buat apa pun, tak boleh nak cakap pada siapa-siapa. Akhirnya dia keluar kat balkoni, kat tingkap tu, dia duduk kat tepi memang tinggi tu. Dia minta tolong pada orang ni. Ni macam mana cerita ni Puan? Dalam kes-kes yang macam ni, contohlah kadang-kadang kan bila jiran ni dia takut nak adukan. Dia kata kalau aku adukan Cik Gika orang kata busy body lah, maknanya sibuk lah. Ada juga keluarga dia tahu tapi dia tak nak adukan. Sebenarnya benda ni kita boleh nampak. Kalau budak tu kita pergi rumah dia tengok diam semacam berbirat-birat badan tu, ada something wrong. Kanak-kanak ni kan dia rapuh, fragile. Boleh tak dia nak pergi buat laporan polis? Contohlah budak yang panjat bangunan tadi tu. Kalau kata, apa kau tak buat laporan polis? Kenapa tak pergi? Mana dia nak tahu? Dia tak tahu hak dia. Jadi dalam keadaan tu kita ni orang tua. Sebab tu undang-undang ada untuk melindungi. Kadang-kadang kita nak cakap benda tu berlaku disebabkan orang didera. Tapi apa sebab anak tu membuatkan emosi mak bapak jadi tu, kita kena ambil kira juga. Dia orang pun ada tension juga. Jadi kita kena ambil kira juga. Tapi sabar. Kita bukan nak cakap seorang kita orang je. Kan orang-orang kejap lagi kan viral. Kata kita berdua-duaan. Kan? Jadi kita nak panggil lagi seorang kita tengok siapa orang ni. Kau ni kerja kau asyik ngugut aku je Kau tak insaf-insaf ke? Puas lagi kau kan? Kalau kau tak suka aku, kau bencikan aku, kau bunuh je aku, tapi seksa cucu aku lah. Nak terus juga kahwin dengan Nurul? Dia dah sayang dia ke? Nah, sahabat lama saya Liza Abdullah. Terima kasih Liza sudi bersama dengan Sembang Viral. Dan hari ini kita tengah bincang, tadi saya bincang dengan puan peguam kita ni, kita bincang pasal penderaan budak. Okey Liza, anak ni bagi Liza ni apa Liza? Of course anugerah lah. Anugerah yang sebagai ibu kita berbangga apabila kita dapat melahirkan anak daripada rahim kita sendiri. Kalau tidak melahirkan daripada rahim kita sendiri, anak saudara pun tetap anak. So kalau kata anak, saya tetap mengatakan bahawasanya anak itu adalah anugerah Allah. Walaupun daripada baby sampai sekarang, walaupun saya dah bercucu, saya tetap menganggap mereka tu macam baby lagi. Liza dah cukup pengalaman. Liza rasa kenapa jadi macam tu? Dulu tak ada ke, sekarang ada ke, macam mana? Saya tak boleh terfikir langsung sebab pada saya lah binatang pun kita sayang, apa lagi anak. Apatah lagi anak sendiri. Jadi otak saya berfikiran bahawa kalau terjadi penderaan, manusia yang melakukan itu memang tidak punya hati. Ataupun pendek kata dia ada something, benda yang ada dalam diri dia. Sebab kalau manusia normal, saya tak fikir lah. Sebab kita nampak kucing pun kita, ataupun apa binatang, anjing sekalipun, kita takkan sebab nak mendera pun. Jadi saya fikir orang yang mendera tu ada something yang tidak ada, yang tidak betul dalam fikiran dia, ataupun dia bukan kita panggil manusia yang betul-betul manusia. Kadang-kadang penderaan tu berlaku bukan dibenci pada anak tu,
Tapi disebabkan emosi dia terganggu, disebabkan perkara-perkara lain, dan dia lepaskan kepada orang yang dia boleh lepaskan. Adakah itu mungkin berlaku? Antara sebab dia mungkin sebab yang itu. Saya pernah tengok satu video yang pernah viral, tapi video ni daripada luar negara. Dia marah, contohlah ni, berdekat bekas suami dia sebab tak nak bagi tu. Dia pijak anak dia sampai berdarah anak ni. Jadi dalam keadaan tu dia nak lepaskan marah kepada anak ni. Sebab kanak-kanak ni kita tahu dia taat setia. Nak lagi umur 6 tahun ke bawah. Mak ayah tu buatlah macam mana. Sebab tu ada banyak kes yang dah kena pukul pun dia cari balik mak ayah dia. So dalam keadaan tu dia ada power terhadap anak dia dijadikan punchback. Dia buat macam-macam. Ini pendapat dua-dua jemputan saya. Yalah, orang akan cakap, engkau boleh cakap apa saja, engkau boleh cakap itu. Tapi yang ini, saya ada satu rakaman seorang bapa yang anak dia didera. Kita tengok apa pandangan dia. Saya dapat satu WhatsApp, lelaki yang saya tak kenal ni siapa ni, tak tahulah. Awak nak jumpa anak awak tak? Jadi saya pun tanya dia siapa ke kan? Dia forwardkan saya satu video. Dia cakap dia skandal ex saya kan. Situ aku buat report. Dia buat report, kebetulan masa report tu lelaki yang bagi maklumat kat saya tu, dia bagi sekali nombor telefon anak saya, nombor telefon bekas saya tu kan. Masa tu dah 2-3 hari lepas tu saya dapat kontak. Selama 2 tahun tu tak pernah kontak. Jadi anak sudah dengan dia, kita pun fikir positif. Tak ada soal ibu nak membunuh anak ke atau nak cederakan anak kan. Saya pun fikir mungkin dia akan jaga anak yang baik lah. Bila makin lama dalam masa yang sama tu hati saya berdetik je. Adik dia semua dia sebut. Maksudnya dia nak ambil abang kan. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Cakap nanti Papa ambil Papa ikhtiar. Lepas tu tak lama lepas tu baru saya dapat video tu. Perkara ni bukan berlaku pada anak saya je. Pada saya pun pernah juga. Saya sendiri pun pernah duduk di situasi macam tu. Saya pernah kena sepak terajang. Di kepala saya ni pernah dipalin sorek. Saya tak ambil tindakan je. Pasal masa tu pun lahir. Ya, saya fikir masa depan anak saya. Kawan tu bagi amak dengan saya. Dia cakap anak awak anda selamat. Si pelaku tu kami dah tangkap. Masa saya belum dapat jumpa anak lagi. Jadi dia cakap kalau dalam catatan pihak polis ataupun family tak boleh berjumpa. Tapi video tu dia bagi tahu memang awal tahun ni berlaku. Itu perkara yang benar berlaku. Seorang bapa yang terputus hubungan dengan anak dia tiba-tiba dapat satu video melihat anak dia didera. Dan kita dapat rasakan sebabnya tadi tu kan. Sebabnya dia apabila melihat anaknya diperlakukan begitu. Sebagai seorang peguam, kenapa seorang wanita sanggup buat begitu kepada anaknya dan dia pernah buat perkara yang sama kepada suami dia? Dia rasa macam mana? Kalau lihatlah macam Kak Liza dia cakap tadi kan, dia pada orang tu tau, dia bukan manusia tu. Maknanya ada kes yang dilaporkan. Kalau kita ingat berapa tahun dulu, ibu sendiri lacurkan anak kepada warga asing. Dia duduk dalam bilik tu dan dia tengok kejadian itu. Manusia yang macam mana boleh buat begitu? Orang kata naluri ibu ni dia sayang anak, dia akan protect Tapi dalam keadaan tu banyak kes sebenarnya pelaku, sama ada dia pelaku atau dia yang membenarkan, kita panggil enabler lah. Maknanya dia tahu suami dia sumbang mahram dengan anak dia tapi dia diamkan. Jadi tertakluk kepada sikap orang tu sendiri. Biasanya benda ni berlaku dalam satu keluarga yang berpecah belah, mak bapak bercerai, ataupun dia mungkin rentetan daripada bagaimana ajaran daripada mak bapak dulu. Dia ada masalah dan bercerai-berai, yang menjadi mangsa ialah budak. Mungkin masa dia daripada dia kecil, keturunan dia dah nampak benda tu, and bagi dia penderaan tu pun dah normal. Kehidupan dia dah biasa, pukul bantai tu dah biasa, and bila dibuat pada anak dia pun dia anggap benda biasa. Jadi saya tak nafikan juga benda tu mungkin pengalaman perit dia daripada kecil. Bila dia dah berkahwin, dibuat benda yang sama pada anak, saya rasa benda tu berkemungkinan besar juga. Apa yang kita bincangkan pada hari ini, penderaan ke apa, ialah benda yang tak normal. Dalam keadaan tak normal, mental yang tak normal, keadaan yang tak normal, semuanya tak normal. Sebablah perkara itu berlaku. Kalau ia normal, dia takkan berlaku. Jadi banyak perkara yang kita kena ambil kira dalam kehidupan. Kenapa dera itu berlaku kepada hanya kita bincang hari ini, anak-anak menjadi mangsa.
Datuk, saya nak celah sikit sebab Datuk ada cakap macam tu kan. Bila kita faham penderaan tu kepada mangsa, ada juga orang kata, awak dah kena contoh rogol dengan bapa sendiri 5 tahun. Daripada awak 12 tahun sekarang dah jadi 17 tahun. Kenapa awak tak pergi buat laporan polis? Yang laporkan tu contoh jiran atau orang lain. Kita kena balik kepada psikologi manusia juga. Daripada kecil kan bila dirogol contohnya, lepas tu bapa kata kau bagi tahu kau mati. Kau bagi tahu mak kau siap. Jadi dia pun macam ada juga yang sexual grooming, dia kata ini sebenarnya tanggungjawab kau. Kau tahu anak yang baik kena buat begini. Jadi dia disaiko daripada umur 12, 13, ada yang seawal usia 8 tahun pun ada yang kena. Ada juga kadang-kadang anak-anak yang diperlakukan, didera dari segi seksual ni, dia katakan kadang dia sayang dengan mak dia. Dia tak nak mak dia menderita sebabkan bapak dia akan tinggalkan mak dia. Kan kadang budak-budak punya fikir kan. Dia pun boleh jadi macam tu. Kan, berjadi macam tu. Tapi yalah, apa kata kita berehat kejap? Kita kembali selepas ni. Kalau dulu-dulu zaman saya, getah paip, getah kawan saya tu diikat di pokok. Tapi kami jadi orang. Adakah anak sekarang semakin manja, atau saya nak tambah lagi, atau ibu bapa yang semakin tak rasional? Dan nama pun budak-budak. Memang ada orang kata letahnya, tak reti duduk diamnya. Macam tu adalah lumrah. Dan banyak cara lain lagi selain daripada dera. Kita tahulah kenapa perlu dera. Sedangkan mereka, kanak-kanak ni diorang tak tahu apa-apa. Sepatutnya diorang perlu diberikan kasih sayang. Tapi kenapa mereka dapat balasan yang sebegitu? Bagi pendapat Ana, itu memang salah. Sebab Ana rasa kalau parents tak bersedia untuk ada anak, you shouldn't have kids in the first place. But it's your responsibility as a parent untuk jaga anak-anak elok-elok. Sebenarnya dia datang daripada sifat sabar. Kalau awak ada sifat sabar, insya-Allah benda tu tak akan berlaku. Apa-apa sebelum tindakan yang kita buat, kita fikirkan apa akan efek dia akan terjadi. Tak baik untuk budak tu juga. Mungkin nanti dia dah besar, nanti dia ingat benda tu. Kalau you nak dera you punya children, it's very, I don't know, macam mungkin it's mental, mungkin I don't know, inner trauma yang you nak lepaskan kepada anak-anak you. I really don't know what it is, tapi for me it's so wrong. Okey, sambung topik kita, Liza. Ada tak kemungkinan besar, Liza, penderaan ni berlaku sebab dia orang tengok filem, tengok lakonan? Kadang-kadang biasalah dalam bidang kita orang selalu salah dengan kita kan. Ini sebab filem lah kan. Ada tak berlaku? Kalau budak-budak saya terimalah. Kalau budak-budak macam pukul adik dia tengok dan cerita seronok. Tapi kalau orang tua boleh fikir kot. Takkanlah kerana tengok TV dia terpengaruh, tak mungkin. Kalau kata akibat itu, kalau 10-20% tu bolehlah mengakibatkan kadang-kadang. Tapi orang tua tak mungkin kot dia boleh fikir atau itu hanya lakonan cerita saja. Tapi kalau tikam tu betul ke? Jadi saya tak boleh terima yang kalau kita ni mempengaruhi orang untuk ikut apa yang kita buat tak baik. Sebab TV tu kita kena fikir yang baik kita ambil, yang tak baik kita janganlah ikut. Bijaklah fikir. Iyalah. Okey, Puan Peguam. Puan Peguam, di antara penderaan seksual dengan penderaan fizikal, hukuman dia mana satu lebih berat? Lebih kepada seksual. Sebab seksual ni dia tak semestinya di bawah. Contoh kita tengok akta kanak-kanak, dia 2001 kena faham juga kanak-kanak ni 18 tahun ke bawah ikut definisi Kalau 18 ke atas tu dah bukan kanak-kanak. Jadi ya, akta kanak-kanak melindungi dari segi pengabaian semua apa. Bagi kesalahan berbentuk seksual, dia ada akta dia yang lain pula, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Lepas tu kanun keseksaan pun ada. Ada satu kes ni, Tuan Liza. Budak ni kena dera dengan bapa tiri dia. Lepas tu mak betul dia buat tak tahu je. Kau nak kategorikan orang ni macam mana, Liza, mak ni? Nafsu. Okey. Terlalu sayang, melebihi sayangkan suami daripada anak. Tu saya kata di luar kawalan, bukan sebagai ibu sejati lah. Dia dipengaruhi oleh perasaan nafsu dia kepada suami melebihi segala-galanya. So bagi dia, kalau aku report, aku akan kehilangan suami. Kalau dulu-dulu zaman saya, getah paip, getah kawan saya tu diikat di pokok. Tapi ada juga anak-anak yang dijaga dengan baik. Hari ni dia tak jadi orang. Kami jadi orang. Ini masalah juga ni. Sorry, suka cik topik ni. Dulu kita kecil-kecil, masa kita kat sekolah, contoh cikgu pukul ke, kita takkan balik mengadu ke emak. Balik kita kena marah balik. So biasa tau. Kita dulu mak bapak kita biarkan elok kau kena pukul kat. Kenapa sekarang? Itu yang saya adakah sebabnya hari ini kanak-kanak terlampau manja sehingga kan mereka
Tidak boleh dicuit. Tak boleh dicuit. Kita kembali selepas ni sebab apa? Sekarang ni saya dapat satu ustaz nak komen nak komen, bukan nak komen pasal kita. Pasal isu penderaan ni. Kita tengok dulu apa komen dia. Anak-anak merupakan tanggungjawab dan amanah yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW mencium cucunya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi SAW berkata, aku punya 10 anak tapi aku tak pernah cium anak-anak aku. Maka Nabi SAW menyebutkan, siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Menunaikan tanggungjawab dan perintah Allah untuk kita memelihara anak-anak yang telah Allah kurniakan dan amanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tolonglah tuan-tuan, subhanallah, salli ala si Muhammad. Anak-anak inilah yang akan mendoakan kita. Sebagaimana yang kita lakukan kepada mereka, demikianlah nanti mereka akan balas yang seumpamanya untuk kita. Kita berkasih sayang dengan mereka, mereka akan berkasih sayang kepada kita. Mereka mendoakan, kita mendoakan mereka, mereka akan mendoakan kita. Ingat, seandainya kita menzalimi mereka, nanti mereka akan berlaku zalim dan membalas yang seumpamanya untuk kita. InsyaAllah supaya menjadi iktibar kepada kita. Sebab apa? Dalam kehidupan ini, teras kehidupan ialah agama. Dan berbalik balik persoalan saya sebelum kita berehat tadi, anak-anak sekarang manja ke? Sedangkan satu ketika dulu, macam Liza cakap tadi, kita dipukul, itu, ini, tak ada masalah pun. Adakah anak sekarang semakin manja, atau saya nak tambah lagi, atau ibu bapa yang semakin tak rasional? Okay. Sebab kita lihat, kalau contoh mak ayah kita dulu, mak ayah saya pun garang juga, mak saya garang. Kalau dia pukul, adakah sampai tak munasabah? Tak munasabah ni contoh, ambil rokok cucu sampai tu, kecederaan kekal. Beza tu perbuatan antara munasabah dengan tidak. Lepas kita tengok juga perkembangan manusia. Dulu pernah ke kita dengar perkataan pedofilia? Maknanya ada orang rupanya dewasa berminat dengan kanak-kanak. Sexually dia berminat dengan kanak-kanak. Jadi tiba-tiba ada orang pedofilia sebab perkembangan ni. Dari segi macam contohlah media sosial, dia belajar ke tengok benda-benda lucah ke, kita pun tak pasti. Bila orang dewasa semakin tak rasional, kes semakin meningkat. Contoh dulu sumbang mahram, orang dulu-dululah masa zaman perang kita, integriti tu masih ada, akhlak tu masih kuat, agama pun bagus. Walaupun zaman sekarang ni banyak kita tengok islamisasi, tetapi kes sumbang mahram semakin lama semakin menjadi-jadi. Kenapa? Jadi sebab keadaan tu, kenapa kena ada undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Tapi Liza kan, kita tengok kan benda-benda ni berlaku kan kepada pasangan-pasangan ibu bapa muda. Adakah disebabkan tu? Satu ialah masalah ekonomi. Ekonomi tu membuatkan dia jadi huru-hara kan. Ataupun masalah kekuatan agama, atau masalah persekitaran, atau masalah benda-benda yang viral yang sekarang semua kat dalam handphone ni membuatkan dia orang otak dia pun dah tak betul lah ni. Berkemungkinan banyak yang apa yang you cakap tadi, memang semua elemen tu dah ada dalam tu. Mungkin juga zaman kita ada family muda tapi tak diviralkan, tidak ada juga berlaku. Tapi kalau kata sekarang kenapa family muda, mungkin saya pun percaya ada dipengaruhi oleh unsur-unsur kebendaan, ekonomi, mungkin juga social media atau pengaruhi orang luar, ataupun persekitaran tu juga membuatkan dia jadi begitu. Zaman berlawan social media. Social media, saya percayalah. Social media memainkan peranan mempengaruhi kehidupan manusia. Macam puan cakap tadi tu, social media membuatkan orang nafsu seksnya semualah berbagai-bagai. Social media juga membuatkan dia terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan orang lain untuk mengenai anak dia, mendera anak dia. Jadi benda ni sebenarnya dia orang dah dipengaruhi oleh internet, social media. Kita berehat sekejap, kita balik lepas ni, ya. Stay tune. Cupit pun tak boleh, naik kepala lah budak-budak. Cili ni kadang-kadang kecil sebab duk menangis, dia tak nak pujuk, dia patahkan cili, dia sumbat dalam mulut. Jadi dalam keadaan begitu, macam mana kanak-kanak ni nak lupa tu? Sometimes benda saya pernah dengar, cili masuk ke tempat yang tidak sepatutnya pun saya dengar. Jadi saya rasa saya didera macam, why? Hai, welcome back. Sembang Viral. Terima kasih appointment anda dengan saya dan juga Liza Abdullah dan juga Puan Rabitah. Rabitah Muhammad Noor. Saya ingat sebab nama saya tu kan. Okey, tapi sebelum saya sembang-sembang lagi dengan mereka berdua, apa kata kita tengok soalan-soalan daripada netizen. Okey, kalau anda ada soalan boleh hantar kepada kami dan kami akan pilih. Kalau tak nak tahu nama sendiri pun boleh tahu nama lain. Kita tengok apa soalan-soalan dan apa jawapan yang kita akan berikan. Baik, solat jamak dan qasar ini dilakukan dalam perjalanan semasa seorang itu bermusafir.
Apabila dia sudah sampai ke destinasi ataupun sampai ke rumahnya sendiri, maka dia sudah pun hilang permusafirannya, sudah habis permusafirannya. Maka dengan sebab itu, dia dah sampai di rumahnya sendiri, dia tidak lagi boleh melaksanakan solat jamak dan qasar. Sebaliknya, bila mana dia sampai waktu maghrib, maka dia solat maghrib seumpama biasa, dan begitu juga solat isyak seumpama biasa, sebab dia sudah sampai ke rumahnya sendiri. Menggantung gambar keluarga dalam rumah tidak ada apa masalah. Hukum asalnya adalah harus, namun begitu ia mengikut apa tujuan dia menggantungnya. Kalau dia menggantung untuk tunjuk ke orang, untuk riak dan seumpamanya, maka itu adalah salah dan haram kerana perbuatan riak tersebut. Tetapi kalau dia bergantung untuk kenang-kenangan dalam family, maka itu tidak menjadi apa-apa isu. Hukum asalnya adalah harus. Itu dia soalan-soalan yang netizen ataupun penyokong-penyokong kita yang tengok Sembang Viral tanya. Itu Ustaz dah jawab. Sebenarnya soalan ni tak semestinya topik yang kita hari ni. Dia boleh tanya apa-apa soalan saja. Dia dah jawab. Okey, balik kepada kita punya topik ni. Okey, katakanlah pendera tu dah dibawa ke mahkamah, didapati bersalah. Ada tak macam mahkamah akan keluarkan, okey, kau sekarang ni tak boleh lagi berjumpa dengan mangsa? Tertakluk kepada kes. Kadang-kadang mahkamah akan tanya kepada kanak-kanak tersebut. Sebab dia dalam keadaan contoh kalau kanak-kanak tu dah jadi kanak-kanak yang terlindung di bawah Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak tu diberikan kepada bawah jagaan JKM. Jadi ibu bapa tadi tu dah dikatakan tak boleh menjaga kanak-kanak tadi. Okay. Jadi dalam keadaan dengan JKM tu ada kes yang memang tak boleh berjumpa. Tengok kepada serius kes ke tidak. Abai dengan dera kalau dah pukul tu jelas sangat. Sampai bila biasanya dia akan dijaga di bawah JKM tu? Tertakluk sehingga umur dia 18 tahun. Ada juga kanak-kanak ni dia ambil sebagai keluarga angkat oleh orang lain. Jadi tertakluk pada sepanjang kes. Yang puan tengok kes-kes dera macam ni kan, adakah mereka selepas dirawat tu dia akan kembali normal ataupun tidak? Sepanjang memang jarang yang normal. Jarang tertakluk macam saya katakan, ada yang terutama sekali mangsa deraan seksual memang sehingga seumur hidup. Ada yang juga mental dan emosi tu yang je mak ayah katalah marah tu. Sebab tu beza kan. Bila kita kata dera ni bukanlah dera yang macam mak ayah kita dulu buat. Yang ni yang masuk ke dalam sangka. Siapa boleh masuk ke dalam sangka curah air panas? Ada kes. Cili ni kadang-kadang kecil sebab duk menangis. Dia tak nak pujuk. Dia patahkan cili. Dia sumbat dalam mulut. Jadi dalam keadaan begitu, macam mana kanak-kanak ni nak lupakan? Liza, apa yang Liza nak tengok sebagai seorang selebriti, orang dikenali? Apa yang Liza nak tengok dalam satu keluarga? Of course, keluarga yang Malaysia. Kita pun ada keluarga kita. Kita pun sekadar berkonsep keluarga Malaysia. Kita kalau boleh memang nak harmoni, nak bahagia, nak best. Kalau ada masalah pun kita selesai dengan cara baik, tapi bukanlah dengan cara penderaan mental ataupun fizikal. Okey, tapi kat luar negara, kanak-kanak ni dilindungi gila-gilanya. Itu betul. Tapi kenapa kat Malaysia tak? Ini masih kategori melindungi. Sebab contoh kita nak ambil kira negara Sweden. Pernah ada satu kes yang viral. Ibu bapa Malaysia yang tinggal di Sweden yang dikatakan mendera anak dia. Tapi alasan ibu bapa ni bagi, dia kata dia mendisiplinkan, dia cubit. Tapi rupa-rupanya dekat Sweden ni sejak tahun 1979 dia kata secara fizikal tak boleh. Hukuman secara fizikal. Jadi disiplinkan ke tidak memang tak boleh. Dekat sana ni kalau kita pindah ke sana, nak sentuh anak, nak hukum pun tak boleh. Dekat Malaysia ni, sebab tu tadi Datuk ada kata kan, takkanlah sampai hukum pun tak boleh kan. Jadi dalam keadaan ni masih dilindungi. Tetapi tengok munasabah ke tidak. Puan lawyer, 3 sebab kenapa kes dera ni harus dipandang serius. Pertama, perlindungan kepada mangsa. Sebab macam saya katakan, kadang-kadang dia tak boleh pergi lapor sendiri. Sudahnya dia ambil inisiatif, panjat rumah, duduk kat tepi tu. Seterusnya yang kedua adalah, kalaulah kita biarkan pemangsa tu, sekali kita lepaskan dia, tak kira jenayah seksual ke, dera seksual ke, emosi ke, dia dah buat sekali ke anak dia, dia akan buat lagi sebab rasa tidak tertutup. Ketiga, kita sebagai orang-orang dewasa perlu melindungi kanak-kanak ni. Apabila mereka ni dia dera, sama ada secara fizikal atau seksual, takkan sama. Apa sahaja hukuman pemenjaraan ke apa ke, itu adalah kepada pelaku. Kepada mangsa ni kita boleh bagi tak kehidupan dia balik sebelum benda ni jadi? Tak boleh. Jadi itu tanggungjawab kita. Liza, 3 sebab. 3 pandangan. Salah satu dia,
budak-budak tu tadilah kalau dia dera kehidupan dia bagaimana, dia tidak ada tuju, kita akan benda tu tidak akan berakhir di situ kalau kita biarkan. Kita sebagai masyarakat kita memang tidak boleh membiarkan sebab benda tu akan efek budak tu sampai ke dewasa. Dua, satu cukuplah. Satu merangkumi tiga. Okey, anda kat rumah kena melihat apa yang kita bincangkan hari ini bukan kita nak muka aib orang, tidak. Tetapi semakin parah. Selalu kita impikan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia dia mesti datang dengan agama yang elok, akhlak yang elok. InsyaAllah rumah tangga itu akan bahagia. Apapun sebenarnya kebahagiaan itu datang daripada doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana menonton Sembang Viral minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami. Bye.